السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, dan insya-Allah kita akan sambung perbahasan daripada risalah Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Dan insya-Allah sambungan kita malam ni ialah sambungan daripada mukaddimah yang dah kita sebutkan sebelum ni. Mukaddimah kita sebelum ni kita fokus kepada pengenalan terhadap kitab Al-Fiqhul Akbar dan juga pengenalan ringkas Abu Hanifah tu siapa. Sebelum pada tu buku kita ni, risalah kita ni masih lagi ada. Jadi pada mana-mana yang belum ada dan belum dapatkan risalah ni, boleh dapatkan di almari sana tu. Dia ada beberapa naskah lagi. Termasuklah orang luar pun yang datang pun boleh ambil. Cuma yang orang luar tu dia duduk dalam kotak bawah tu. Dan ianya free, telah diinfak khusus oleh beberapa orang muhsinin. Jadi mana-mana orang yang nak ambil dia boleh ambil, dan dia boleh ikutilah kelas kita ni insya-Allah setiap hari Selasa di masjid ni kalau diizinkan. Dan juga kelas ni insya-Allah akan ada rakamannya live, dan kita akan susun rakaman ni part by part lah, macam yang dah susun pada sebelum ini, iaitu I'tiqad Imam Asy-Syafi'i oleh Syekhul Islam Ali bin Ahmad Al-Hakkari yang dah kita tamatkan beberapa minggu yang lalu. Jadi pada malam ni kita tengok insya-Allah pada muka surat yang ke-6 dan juga yang ke-7 masih lagi pengenalan ringkas Abu Hanifah dan juga guru-guru Abu Hanifah. Cuma sebelum daripada tu saya nak sebut beberapa perkara. Pertama, kitab Al-Fiqhul Akbar ataupun risalah Al-Fiqhul Akbar lil Imam Abi Hanifah ini antara risalah yang utama bila mana orang sebut tulisan Imam Abu Hanifah ataupun tulisan dalam mazhab Hanafi. Ianya antara tulisan-tulisan yang popular. Selain pada tu ada, selepas daripada tu ialah namanya kitab Fiqhul Absat ataupun Fiqhul Awsat. Ini pun berkaitan dengan akidah, pun ditulis oleh Al-Imam Abu Hanifah. Selain pada itu ialah Al-Wasiyah, Ta'lim wal Muta'allim. Ini ialah risalah-risalah akidah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hanifah. Yang mana kita tahu kitab Al-Fiqhul Akbar ini datang daripada riwayat anak Imam Abu Hanifah, iaitu Hammad bin Abi Hanifah. Dan Al-Fiqhul Akbar maksudnya ialah kefahaman yang utama. Al-Fiqhu maksudnya ialah Al-Fahmud Daqiq, memahami dengan jelas. Itu maksud Al-Fiqhu. Al-Akbar ialah yang paling utama ataupun yang paling besar. Maknanya nak sebut kepada kita sini, walaupun kitab ni namanya Al-Fiqhu, ia bukannya kitab fiqh dalam bab ibadat, muamalat yang kita faham. Sebab sebahagian masyarakat ataupun sebahagian orang dia akan faham Al-Fiqhu dengan makna fiqh, iaitu fiqh dalam ibadat, dalam muamalat dan lain-lain lah, munakahat, cabang-cabang daripada fiqh itu. Tapi dia duduk di bawah satu perkataan yang lebih umum, Al-fiqhu bermakna al-fahmu.
iaitu dengan makna memahami suatu isu dengan betul. Dan yang diutamakan sini ialah berkenaan dengan isu akidah. Bila mana Al-Imam Abu Hanifah dia sebut akidah ini dengan Al-Fiqhul Akbar, maknanya yang selepas daripada itu ataupun yang selain daripada akidah, ianya disebut dengan nama Al-Fiqhul Asghar ataupun fiqh yang kecil. Tapi kita taklah sebut perkataan tu sebab bila mana sebut fiqh yang kecil ni, orang akan nampak ianya kecil sungguh. Tapi ianya juga penting, iaitu dalam ibadat, muamalat, munakahat dan lain-lain lah. Okay. Cuma risalah ini menariknya, ianya telah dikembangkan. Risalah Al-Fiqhul Akbar oleh Al-Imam Abi Hanifah ni, ianya telah dikembangkan oleh satu orang tokoh yang besar dalam mazhab Hanafi, iaitu tokoh yang bernama Abu Ja'far At-Tahawi. Abu Ja'far At-Tahawi ni wafat pada tahun 321 Hijrah. Imam Abu Hanifah wafat 150. Abu Ja'far At-Tahawi lahir 238, wafat 321. Maknanya dari segi jarak masa, Abu Ja'far At-Tahawi ni terkemudian daripada Imam Abu Hanifah, dan dia memang tak sempatlah berjumpa dengan Imam Abu Hanifah. Okay. Cuma saya nak katanya, Imam At-Tahawi ni terkenal dengan kitab beliau dalam bab akidah yang dinamakan dengan nama Aqidah At-Tahawiyah. Daripada kitab Aqidah Tahawiyah tu berkembang perbahasan akidah selepas daripada tu. Cuma nak katanya antara sebab datangnya Aqidah Tahawiyah ni kerana Imam Abu Ja'far At-Tahawi dia banyak ambil nukilan-nukilan daripada kitab Al-Fiqhul Akbar oleh Al-Imam Abu Hanifah ni. Jadi para ulama daripada kalangan Al-Hanafiyah, maknanya daripada kalangan mazhab Hanafi ni, mereka mengembangkan risalah Fiqhul Akbar. Sebab tu kau tengok daripada Fiqh Akbar keluar Aqidah Tahawiyah. Daripada Aqidah Tahawiyah ni yang ditulis oleh Abu Ja'far At-Tahawi, tulis pula lepas pada tu syarah Aqidah Tahawiyah oleh Ibn Abil Izz Al-Hanafi. Maknanya semua tu ialah mazhab Hanafi lah. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya imam-imam mazhab, walaupun mereka terkenal dengan mazhab fiqh, iaitu mazhab dalam bab ibadat, dalam bab muamalat, tapi mereka juga cenderung untuk membahas bab berkaitan dengan akidah. Okay. Jadi ini ialah benda-benda utama, benda-benda basic yang kita kena tahu, supaya bila mana kita sebut tentang kecenderungan para imam terhadap akidah, ianya bukan benda yang asing, tapi ianya ialah benda yang memang jelas dan memang ada wujud dalam perbahasan ilmu yang dibuat ataupun yang disebut oleh para imam muktabar, khususnya iaitu para imam empat mazhab ni. Okay. Jadi kita tengok muka surat yang ke-6, kita baca sepintas lalu saja. Pengenalan ringkas Abu Hanifah. Nama sebenar Abu Hanifah, wafat 150 Hijrah, ialah An-Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Mah At-Taimi Al-Kufi. Beliau dilahirkan di Kufah, di Iraq pada tahun 80 Hijrah, iaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, iaitu Khalifah Abbasiyah. Menurut Al-Hafiz Al-Zahabi, beliau berasal daripada keturunan Parsi. Maknanya berasal daripada keturunan bukan Arab. Lahir pada tahun 80 Hijrah pada zaman sigar sahabat, iaitu sahabat-sahabat yang kecil. Sigar sahabat ni maksudnya ialah sahabat-sahabat yang hidup pada zaman kehidupan ataupun pada waktu Nabi hidup. Umur dia orang tu ialah umur kanak-kanak ataupun umur remaja. Okay. Jadi waktu Imam Abu Hanifah ni lahir, yang hidup waktu tu ialah sahabat-sahabat yang umur muda zaman Nabi hidup. Bukan maknanya waktu Imam Abu Hanifah tu lahir, sahabat tu umur dia muda. Tapi waktu dia hidup tu, yang tinggal syaki baki ialah sahabat-sahabat yang muda pada zaman Nabi hidup dulu. Okay. Iaitu sahabat yang kecil pada saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sempat melihat Anas bin Malik di Kufah, tapi tak sempat belajar. Sempat tengok Anas bin Malik. Memang Anas bin Malik ni dia punya tempat dakwah dia ialah di Kufah. Sebab kalau tengok lepas pada wafat Nabi, Anas bin Malik ni pun dia pindah ke Kufah. Kalau kita tengok dalam riwayat, Anas bin Malik ni dia jadi pembantu Nabi umur 10 tahun. Nabi wafat ketika mana usia dia 20 tahun. Maknanya 10 tahun dia bersama dengan Nabi. Awal-awal mak dia
Rumaisah binti Milhan. Rumaisah binti Milhan ni ialah seorang sahabat perempuan, ibu kepada Anas bin Malik. Dia hantar kepada Nabi Anas bin Malik dan dia minta supaya Nabi doakan kebaikan kepada anak dia Anas bin Malik ni, dan diberikan Anas bin Malik ni untuk khidmat pada Nabi. Lalu Nabi doakan beberapa perkara kepada Anas bin Malik. Antara doa Nabi ialah Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrihi waghfir lahu. Ya Allah, engkau panjangkanlah, engkau banyakkanlah zuriat dan harta Anas bin Malik, engkau panjangkan usianya dan engkau ampunkan dosanya. 4 perkara Nabi minta, dan kita tengok dalam kehidupan Anas bin Malik ni, dia dapat apa yang Nabi SAW doakan kepada dia. Dia wafat ketika mana usianya 99 tahun, sebahagian pendapat ada kata 110 tahun. Dia antara sahabat yang panjang usia, meninggalkan anak hampir 100 orang, lelaki sahaja. Perempuan tak dapat dikesan dalam teks. Maknanya anak lelaki dia, bilangan dia 100 orang, daripada hasil perkahwinan dia dengan isteri yang sah dan juga daripada hamba-hamba lah. Jadi bilangan yang sangat ramai, dan kesemuanya ialah alim ulama yang bertebaran di bumi Kufah. Dan sebahagian besar tanah Kufah itu ialah milik pada Anas bin Malik. Dan memang kebanyakan, orang kata apa, perbahasan ilmu di Kufah ni dimiliki oleh Anas bin Malik. Sehingga Ali bin Abi Talib bila mana dia pindahkan pusat pemerintahan negara daripada Madinah ke Kufah, waktu dia jadi khalifah, waktu dia jadi Amirul Mukminin, dia kata telah memenuhi bandar Kufah ini dengan ilmu Anas bin Malik. Jadi pada waktu itu Imam Abu Hanifah ni dia lahir, dan dia tengok kemajuan ilmu di Kufah ni dipegang oleh keturunan Anas bin Malik secara keseluruhannya. Seterusnya dia sebut, Imam Abu Hanifah membesar di Kufah dan menghabiskan sebahagian besar usianya di sana. Beliau hidup di tengah lingkungan keluarga yang agak berada. Ayahnya adalah seorang pedagang yang menyara kehidupan keluarga hasil dari berdagang kain sutera, seperti yang ditekuni oleh Abu Hanifah. Sebab kalau kita tengok, memang laluan itu ialah laluan sutera. Daripada Iraq dia pergi ke Iran, lepas pada tu daripada Iran dia pergi ke Central Asia, Stan country. Ini ialah laluan Uzbekistan, kata apa, Kazakhstan. Ini semua negara-negara yang menghasilkan barang-barang terbaik, antaranya material pakaian lah pada waktu tu. Dan pakaian orang-orang Parsi ni antara pakaian yang terbaik. Sebab tu ada riwayat Nabi pernah dapat hadiah daripada Parsi, jubah Parsi, yang mana jubah tu dia punya style dia, lengan dia sempit. Lengan sempit ni kita boleh andaikan mungkin dia ada kancing baju di lengan dia tu, dan Nabi pernah pakai pakaian itu. Tunjuk pada kita apa dia? Pakaian mana-mana bangsa, selama mana dia menutup aurat, kita boleh pakai, dan dia tidak terkait dengan pakaian keagamaan, kita boleh pakai. Tapi kalau pakaian tu sinonim dengan sifat agama satu-satu kaum, ataupun digunakan sebagai upacara keagamaan, para ulama mengharamkan kita pakai pakaian itu. Contoh, pakai kain berwarna oranye, tak ada warna lain, macam yang dipakai oleh sebahagian Sami Buddha, kita tak pakai. Ataupun kita pakai pakaian-pakaian yang orang kata apa, sinonim dengan upacara tertentu. Contoh, berkabung pakai warna hitam semua. Ini bukan daripada syariat yang disuruh. Walaupun benda ni dia berkait dengan protokol sikit lah. Bila mana berkait dengan protokol ni, orang akan soalkan benda ni. Tapi yang pastinya dalam syariat tidak ada. Ada setengah-setengah orang dia pakai warna hitam, ataupun dia pakai warna putih. Macam Hindu, kematian dia akan pakai putih semua. Kalau macam Kristian dia akan pakai hitam semua. Bahkan dalam Kristian pun asalnya benda tu tidak ada. Ia datang mutaakhir, dia datang ujung-ujung dah. Dan itu ialah celupan daripada pagan. Maknanya orang Eropah sebelum terima Kristian, itu ajaran dia orang. Jadi pakaian-pakaian yang menyerupai kaum tertentu kita tak pakai. Contoh, pakai serban menyerupai Sikh, kita tak pakai. Sebab tu para ulama di India, Maulana hadis yang mengajar di pusat pengajian di India, mereka tidak mengenakan serban jenis lilit, sebab ianya menyerupai Sikh, agama Sikh. Sebab tu kalau tengok, ini ialah fiqh dalam melihat di mana yang utama, mana yang tidak utama. Tapi kalau pakaian tu umum,
Tidak ada apa-apa masalah untuk kita pakai selama mana ianya tidak menyebabkan orang pelik tengok pada kita, dan juga ianya tidak terbabit dengan pakaian keagamaan orang. Okay. Jadi Imam Abu Hanifah ni, keluarga dia datang daripada pedagang kain lah, berdagang kain sutera. Pada masa itu, sebilangan kecil sahabat Nabi masih hidup. Di antaranya adalah Abdullah bin Abi Aufa yang berada di Kufah. Abdullah bin Abi Aufa ni dia pro kepada Ali bin Abi Talib bila mana berlaku pertelingkahan antara Muawiyah dan Ali. Seterusnya ialah Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Kemudian As-Sa'ib ibn Yazid, Anas bin Malik, sahabat terkenal banyak meriwayatkan hadis yang kemudian menetap di Basrah, dan Abu Tufail Amir bin Wathilah adalah sahabat terakhir yang meninggal dunia. Maknanya dia sempat dengan sahabat-sahabat ni. Abu Hanifah tidak sempat belajar dengan dari mana-mana sahabat maupun mengambil periwayatan daripada mereka. Bagaimanapun, ulama hadis dan sejarawan bersetuju bahawa beliau telah melihat beberapa orang daripada mereka. Ini bermaksud bahawa sekurang-kurangnya secara istilah beliau telah masuk dalam kategori tabi'in. Sebab tabi'in ni orang yang sempat tengok sahabat, beriman dengan ajaran yang dibawa oleh sahabat iaitu Islam, dan mati di atas ajaran itu. Ini merupakan satu kehormatan yang tidak dimiliki oleh pengasas mazhab fiqh yang lain sezaman dengannya. Maknanya orang lain tak dapat kelebihan ini. Seperti Al-Imam Al-Auza'i, Sufyan Al-Thawri, Laith bin Sa'ad dan juga Imam Malik bin Anas. Semua ni jadi tabi'ut tabi'in, tak jadi tabi'in. Yang jadi tabi'in hanyalah Imam Abu Hanifah. Muka surat 7, guru-guru Abu Hanifah. Zaman Imam Abu Hanifah adalah era perkembangan ilmu, dan beliau berada di tengah-tengah para ulama, dan beliau sendiri selalu bermusafir ke pusat keilmuan tersohor pada zaman tersebut seperti Basrah, Mekah dan Madinah. Yang mana kita tahu pada zaman ini dua madrasah ataupun dua aliran pemikiran di Iraq dan juga di Hijaz. Kufah dan Basrah disebut sebagai madrasah Ahlul Ra'i, pusat intelektual tapi dari segi pemikiran. Maknanya banyak nas-nas akan ditimbang dengan ijtihad, okay, ataupun dengan qiyas. Itu sumber-sumber hukum lah. Kemudian Ahlu Hijaz, orang Mekah, orang Madinah, mereka digelar sebagai Ahlul Athar. Mereka ni banyak sumber, banyak hadis. Ulama-ulama hadis ataupun riwayat-riwayat hadis banyak di tempat dia orang. Okay. Abu Hanifah mempunyai ramai guru. Antara guru yang banyak mempengaruhi beliau dalam pembinaan keintelektualan ialah Amir Asy-Sya'bi. Ini salah seorang tokoh dalam hadis sebenarnya, yang wafat pada tahun 104 Hijrah. Dan juga Hammad bin Abi Sulaiman. Sebab tu dia beri nama anak dia Hammad. Anak Imam Abu Hanifah ni nama dia Hammad sebab dia terkesan dengan guru dia yang bernama Hammad. Beliau secara konsisten belajar dan melazimi halaqah gurunya Hammad selama 18 tahun. Nanti kita akan tengok cerita dia. Dia bukan belajar pada usia awal, dia belajar pun dah usia hampir dewasa dah. Menurut Az-Zahabi, Hammad bin Abi Sulaiman adalah faqih Iraq. Beliau meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik dan mendalami agama melalui Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini ialah tokoh besar ataupun hebat dalam bidang hadis, yang mana murid dia yang terkenal ialah Imam Al-A'mash, iaitu Imam Sulaiman ibn Mihran. Ibrahim An-Nakhai ini dia buta di akhir hayat dia. Okay. Orang Kufah yang paling alim dalam fiqh ialah Ali bin Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud. Ini dua orang sahabat lah. Okay. Murid mereka berdua yang paling alim ialah Alqamah, iaitu daripada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, dan juga Ali bin Abi Talib ni turun tabi'in, nama dia Alqamah. Murid Alqamah yang paling alim adalah Ibrahim, dan murid Ibrahim yang paling alim ialah Hammad. Jadi Alqamah, Ibrahim An-Nakhai, lepas pada tu Hammad. Lepas Hammad baru Imam Abu Hanifah ataupun An-Nu'man bin Thabit. Anak murid Hammad yang paling alim adalah Abu Hanifah. Alqamah ni ialah Alqamah tabi'in. Kena tanda tu. Orang ingat nanti Alqamah sahabat Nabi. Dan ia bukan Alqamah yang tak boleh mengucap dalam hadis yang tak betul tu. Hadis tu ada pertikaian sikit di kalangan para ulama. Okay. Kita sebut lain kali. Okay. Lepas daripada tu dia kata, yang paling alim daripada kalangan murid beliau ialah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Okay. Jadi sekarang ni dia terang pada kita
Tokoh-tokoh bermula pada sahabat sampai kepada anak murid Imam Abu Hanifah. Okay. Ali bin Abi Talib, Amirul Mukminin. Kemudian sahabat yang kedua ialah Abdullah bin Mas'ud. Kedua-dua ni tokoh hebat di Iraq pada waktu itu. Kedua-dua ni seorang tabi'in belajar daripada dia, nama dia Alqamah. Okay. Daripada Alqamah turun ilmu tu kepada Ibrahim An-Nakhai. Daripada Ibrahim An-Nakhai turun kepada Hammad. Daripada Hammad turun kepada Abu Hanifah. Daripada Abu Hanifah turun pada dua orang anak murid dia, iaitu Imam Abu Yusuf dan juga Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang mana kedua-dua ni, Abu Yusuf dan Hasan Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ni, lepas pada Abu Hanifah wafat, dua-dua ni pergi belajar pula dengan Imam Malik bin Anas di Madinah Al-Munawwarah. Pada mulanya, perenggan yang kedua terakhir muka surat 7 tu, Abu Hanifah berdagang dan sering berulang alik ke pasar dan sesekali ke majlis ilmu. Maknanya waktu dia dah meningkat usia remaja, nak pergi ke usia dewasa, dia ni sibuk dengan bisnes. Pergi juga majlis ilmu tapi jarang-jarang. Itulah rutin awal kehidupan Abu Hanifah sehingga pada suatu hari Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi ni iaitu Amir Asy-Sya'bi menasihatinya supaya konsisten dengan ilmu dan melazimi halaqah pengajian dan tidak menyibukkan diri di pasar kecuali untuk keperluan sahaja. Ini cerita ni kita boleh tengok dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi. Waktu Imam Abu Hanifah ni duk jual kain ni, belajar juga pada waktu tu tapi tak konsisten sangat. Tiba-tiba datang tokoh nama dia Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi tanya pada dia satu soalan, ila man takhtalif? Kamu biasa pergi ke mana? Dia pun kata ila suq. Aku ni biasa keluar masuk pasar je. Kata Imam Asy-Sya'bi, la ilal ulama. Tidak. Alangkah baiknya kalau kamu ni berulang alik kepada para alim ulama. Lalu kata Imam Asy-Sya'bi, aku melihat pada wajahmu ada cahaya yang Tuhan berikan untuk meletakkan ilmu di situ. Maksudnya cahaya ilmu yang ada pada Imam Abu Hanifah. Ini ialah firasat orang yang alim dan juga orang yang saleh. Pengarang kitab Manaqib Abi Hanifah, Muwaffaq Al-Makki, menyebut satu kisah yang diriwayatkan daripada Abu Hanifah. Beliau berkata, suatu ketika aku melintas di hadapan Asy-Sya'bi yang sedang duduk. Lantas beliau memanggilku seraya berkata, siapa yang hendak engkau temui? Ini yang saya sebut tadi lah. Abu Hanifah menjawab, saya mahu ke pasar. Asy-Sya'bi berkata, maksudku bukan ke pasar, tapi ulama mana yang hendak kau temui? Jangan lalai, kau harus terus menuntut ilmu dan mendampingi para ulama, kerana aku melihat kau seorang cergas dan pintar. Tengok pada zaman dulu, orang-orang yang cergas dan orang-orang yang cerdik ni, dia salurkan ke arah belajar ilmu agama. Okay. Muka surat yang ke-8, Abu Hanifah berkata, kata-kata itu membekas di fikiranku. Sejak daripada itu, aku pun tidak lagi berulang alik ke pasar. Aku mulai menyibukkan diri dengan ilmu. Kata-kata Asy-Sya'bi itu sangat berguna bagiku. Okay. Jadi ini antara contoh kata-kata yang memberi kesan dan memberi bekas pada satu orang, dan ia boleh mengubah mengubah rajah ataupun turning point satu orang tu. Dia macam yang berlaku kepada Muhammad bin Maslamah Al-Qa'nabi. Ni saya cerita sikit. Muhammad bin Maslamah Al-Qa'nabi ni ialah rawi kepada Muwatta' Imam Malik yang paling mu'tabar. Kalau orang nak beli kitab Muwatta' ni, orang akan tengok riwayat daripada siapa? Riwayat pada Qa'nabi ke riwayat pada Al-Laythi? Sebab anak murid Imam Malik ni ramai. Anak murid Imam Malik ni ramai. Okay. Al-Qa'nabi ialah salah seorang anak murid Imam Malik yang melazimi Imam Malik selama 18 tahun. Lama. Daripada awal-awal Imam Malik tulis Muwatta' sampai di akhir usia Imam Malik tulis Muwatta', maknanya waktu Muwatta' itu dicek berkali-kali, dia melazimi. Beza dengan orang lain. Orang lain datang awal, ujung-ujung dah tak ada dah. Sebab tu kalau orang yang mahir dengan benda ni, dia akan tahu kalau sebut kitab Muwatta', nak daripada riwayat Qa'nabi, tak nak riwayat Al-Laythi, tak nak riwayat orang lain. Selain daripada tu, yang meriwayatkan Muwatta' ni juga ialah anak murid pada Imam Abu Hanifah, iaitu tadi yang kita sebut, iaitu nama dia Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.
Dia pun antara yang riwayat kitab Muwatta. Okay. Saya cerita sikit. Muhammad bin Maslamah Al-Qa'nabi ni, walaupun riwayat ni ada pertikaian, dia waktu dia muda, dia bukan seperti mana kehidupan para ulama yang lain, minat pada ilmu, hafal Quran pada kecil, tak. Dia orang muda biasa, bukan biasalah, bahkan orang muda yang nakal. Dia ada geng dia di Iraq pada waktu tu, di Kufah juga, di kawasan sekitar tu lah, di Basrah ataupun di Kufah saya tak pasti. Cuma dia duduk di kawasan-kawasan ni lah, di negara Iraq ni. Okay. Dia duduk melepak dengan kawan dia, dan dia suka minum nabis. Nabis ni ialah air peraman daripada anggur dan juga kurma, yang mana air tu dia tunggu masa nak jadi arak. Dia tak jadi arak lagi, cuma air tu dah diminum, dah boleh minum. Okay. Air minum nabis ni ada khilaf di kalangan para ulama, boleh ataupun tidak. Macam tempat kita ni, dia macam tuak orang Terengganu ni, nira pun tuak. Okay. Maknanya air itulah sebelum dia jadi tuak yang masam tu. Okay. Lebih kurang lah, taklah kata exactly sama. Para ulama memakruhkan minum dia ni sebab apa? Sebab dia perangai orang kebanyakan tak padan orang agama buat perangai macam ni. Dia macam orang ustaz ke apa semua pakai seluar pendek ke, pakai cakap lebih kurang, bawa kereta laju, itu benda-benda yang tak sepatutnya lah tu. Okay. Jadi Muhammad bin Maslamah Al-Qa'nabi ni, dia ada geng dia. Dia duduk lepak dengan geng-geng dia ni. Tiba-tiba datang satu orang tokoh hadis lalu di kawasan pasar ataupun kawasan kedai tu. Nama tokoh tu ialah Imam Syu'bah. Nama dia Imam Syu'bah. Lalu orang pun bangkit beri penghormatan pada Imam Syu'bah ni. Pada waktu tu dia tak tahu Syu'bah ni siapa. Dia bukan kenal pun ulama-ulama ni. Kawan-kawan dia adalah sikit pengetahuan, tahu sikit Syu'bah ni siapa. Jadi kawan dia pun bangun sekali, beri hormat sikit pada Syu'bah. Dia tak bangun, dia duduk. Dia duduk dengan gaya gangster dia lah. Lalu kawan dia bangun, dia pun tanya, sebab apa bangun? Dia kata, ni orang alim datang, berilah hormat sikit, orang alim datang. Dia pun tanya, siapa orang alim tu? Dia kata, nama dia Syu'bah. Dia sebut dengan nada yang mempersenda. Dia kata, Syu'bah. Syu'bah apa Syu'bah? Maka kawan dia kata, Syu'bah ni orang alim, orang banyak hafal hadis Nabi. Maknanya dia orang yang dihormati. Dia banyak riwayat hadis Nabi. Oh, dia hafal hadis Nabi. Dia pergi meluru dekat Imam Syu'bah. Dia pun kata pada Imam Syu'bah, hadis ni, beri aku hadis. Orang belajar hadis, dia akan tahu bila mana minta perkataan hadis ni tak boleh beri sembarangan pada orang. Sebab itu ialah siyar at-tahammul, sirah untuk minta hadis. Satu orang tu kalau dia kata aku nak hadis Nabi, kena tengok darjat dia. Dia orang macam mana? Dia kuat ingatan ke? Dia jaga ke diri dia daripada buat dosa-dosa apa semua? Itu sifat perawi. Kata Imam Syu'bah, la uhaddithuka. Aku tak akan beri hadis pada kamu. Sebab kamu tak ada ciri orang nak belajar hadis. Tapi dia ni yang kata something, dia cabut pisau dekat pinggang dia. Kan kebanyakan orang Arab kan dia ada tradisi pakai pisau macam khanjar. Macam kita keris, dia orang pisau bentuk macam sabit tu, khanjar. Dia keluar kan, dia kata hadis ni am ujarriha. Kamu beritahu aku atau aku tikam kamu. Dahsyat ah. Dia buat benda tu. Okey. Lalu kata Imam Syu'bah, dia kata, saya tak ingat sanad hadis tu. Maknanya Imam Syu'bah baca daripada sanad dia ambil daripada sahabat mana. Dia baca, dia kata qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu hidup atas dunia ni, buat apa yang kamu nak. Hadis tu dia dapat. Dia dengar hadis tu, pisau yang dia nak acah dekat Syu'bah tu jatuh. Dia tinggalkan Syu'bah. Dia balik rumah, dia bungkus barang dia. Dia tanya orang dekat mana nak belajar ilmu. Orang kata kalau nak belajar ilmu pergi ke Madinah. Di sana ada tokoh hebat nama dia Imam Malik bin Anas. Dia bungkus pakaian dia. Dia tumpahkan semua nabis yang dah dia peram dalam rumah dia untuk jamu kawan-kawan. Dia pesan pada mak dia, kalau orang tanya di mana Muhammad bin Maslamah Al-Qa'nabi, jawab Muhammad bin Maslamah Al-Qa'nabi dah pergi jauh. Dia pergi belajar dengan Imam Malik bin Anas, tok guru pada Imam Syafi'i. Melazimi Imam Malik selama 18 tahun. Dan akhirnya menjadi tokoh ilmu. Turning point dia dengar satu hadis saja.
turning point dia. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, siapa-siapa yang mendengar hadis pada aku, dia faham elok-elok, Allah Ta'ala akan cerahkan wajahnya. Maksudnya ada keberkatan pada pembacaan hadis. Okay. Jadi bila mana dia tu belajar lama dengan Imam Malik sampai 18 tahun, sehingga dia gelar sebagai rahib. Rahib ni maksudnya orang yang melazimi Imam Malik, kuat buat ibadah. Sehingga orang tanya pada dia, kamu ni orang kampung mana sebenarnya? Orang tanya pada dia, orang Madinah tanya pada dia. Dia pun kata, aku ni daripada kawasan Iraq. Orang Madinah kata, di Iraq ni ada orang alim nama dia Syu'bah. Teringat cerita lama. Ada orang alim hadis sama hebat juga dengan Imam Malik ni, nama dia Syu'bah. Kamu datang belajar dengan Imam Malik ni, takkan tak pernah belajar satu pun dengan Imam Syu'bah? Dia teringat cerita lama. Dia kata, aku nak belajar tapi dia tak suka aku. Dia tak nak cerita habis. Waktu anak dia tanya, ada tak hadis riwayat dengan Imam Syu'bah? Ada. Iaitu hadis yang waktu dia acah nak tikam kawan tu lah. Ada satu je hadis tu. Orang tanya, orang asal tanya, sebab apa satu je? Tak padan, duduk kampung, sekampung, satu je dia. Dia kata, Imam Syu'bah dia tak suka aku tu. Tapi sebenarnya dia ada cerita yang tak elok lah di belakang tu. Maknanya dia tu bukan orang yang baik pada waktu itu. Sama juga dengan Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah ni dia bukanlah satu orang yang gangster. Dia cuma sibuk dengan bisnes dia. Dia dapat nasihat daripada Imam Asy-Sya'bi, baru dia berubah jadi tokoh yang hebat. Tu saya tambah sikit lah, nak bagi nampak orang kata apa kesan nasihat daripada orang yang baik. Sebab tu hari Ahad baru ni kan, kita kuliah subuh sini kita bahas da'watul anbiya, doa para nabi tu, doa Nabi Yusuf. Apa doa Nabi Yusuf? Nabi Yusuf kata, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan menyerah diri padamu dan kelilingi aku dengan orang saleh. Sebab ada kebaikan. Bila mana dikelilingi oleh orang saleh ni dia bercakap, dia keluarkan satu-satu perkataan tu daripada amalan dia, daripada keikhlasan dia. Perkataan dia tu kadang-kadang boleh memberi kesan pada kehidupan kita. Sebab tu surrounding yang elok ialah satu benda yang perlu dicari oleh manusia. Sebab tu dalam agama ni dia suruh kita hijrah untuk mencari persekitaran yang baik. Benda tu ada. Dan Nabi dah tunjukkan contoh. Nabi keluar daripada Mekah pergi ke Madinah dan Nabi tak patah balik dah ke Mekah. Bahkan Madinah itu jadi makin hebat, makin hebat. Bukan nak kata Mekah tu tak hebat, cuma nak kata, nak tunjuk pada kita manusia dia perlu melakukan perubahan untuk dia buat turning point untuk naikkan darjat dia. Seterusnya kita tengok murid-murid Abu Hanifah, muka surat 8. Murid-murid Abu Hanifah terlalu ramai dan terdiri daripada pelbagai latar belakang. Abul Wafa Al-Qurashi, ini daripada kalangan Arab lah, Quraisy. Al-Qurashi ni ialah Quraisy. Menyatakan murid Abu Hanifah hampir mencecah 4,000 orang. Ramai lah. Ibnu Hajar Al-Haytami, ini ialah tokoh dalam mazhab Syafi'i, pula berpendapat muridnya seramai 800 orang. Sebab apa jadi 4,000, yang ni kata 400? Anggaran. Maknanya tengoklah majlis, kita anggarlah lebih kurang macam tu. Di kalangan mereka ada yang sanggup bermusafir daripada tempat yang jauh semata-mata mengambil ilmu daripada beliau. Antara murid beliau yang terawal dan terkenal iaitu Zufar bin Al-Huzail, salah seorang tonggak mazhab beliau. Zufar bin Al-Huzail wafat 158, 8 tahun selepas daripada kewafatan Abu Hanifah dia wafat. Dia punya kedudukan macam Imam Al-Muzani bagi Imam Asy-Syafi'i, tonggak dalam mazhab Syafi'i. Cuma Imam Muzani ni dia hidup lama lepas daripada Imam Syafi'i wafat tahun 204. Zufar bin Huzail ni dia hidup tak lama. Sebab tu nama dia kita tak berapa kenal sangat. Okay. Yang kedua ni dia agak terkenal lah, Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni terkenal, cuma dia lebih terkenal dalam bidang hadis. Tapi dia tu anak murid kepada Abu Hanifah. Yang ketiga, Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari, wafat 182, yang terkenal dengan gelaran Abu Yusuf ataupun Imam Abu Yusuf. Beliau adalah murid utama yang mengembangkan kaedah mazhab Abu Hanifah dan beliau juga seorang qadi. Dia ni lah yang pergi belajar dengan Imam Malik. Dia digelar imam sebab dia tu dapat jawatan sebagai qadi, dan dia juga antara orang yang bertanggungjawab menyusun kembali qawaid ataupun kaedah-kaedah dalam mazhab Abu Hanifah. Sebab Tok Guru ni dia sebut anak murid yang analisis. Okay. Jadi ini ialah Imam Abu Yusuf, ataupun nama betul dia adalah Ya'qub bin Ibrahim
bin Habib Al-Ansari. Yang keempat, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, ni pun murid kepada Imam Malik bin Anas, wafat 189 Hijrah. Salah seorang murid utama selepas Abu Yusuf yang berperanan sebagai arkitek mazhab dengan menulis kitab-kitab. Maknanya dia yang tulis kitab dan yang kembangkan pandangan-pandangan dalam mazhab Abu Hanifah. Antara kitab beliau ialah Al-Athar dan Muwatta Imam Malik yang diriwayatkan oleh beliau, yang mencatatkan komentar beliau dan merekodkan juga pandangan Abu Hanifah. Jadi dua orang ni, yang ketiga dengan yang keempat ni, Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ni, dia ialah murid kepada dua orang tokoh dalam empat mazhab tu, iaitu murid pada Abu Hanifah, murid juga kepada Imam Malik bin Anas. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ni guru juga kepada Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita tengok hubung kait antara imam mazhab ni cukup-cukup jelas lah. Jadi kesemua imam-imam mazhab ni memang berdiri di atas nas yang sahih. Mereka berdiri di atas ilmu yang benar. Cuma pandangan masing-masing mengikut kaedah masing-masing dan suasana sekitar menyebabkan fatwa berbeza di antara satu sama lain. Kehebatan murid-muridnya dan jumlah mereka yang ramai ini menunjukkan bahawa Abu Hanifah adalah seorang ilmuwan yang memiliki kesungguhan dan ketekunan dalam mendidik para muridnya. Ilmu yang diwarisi daripada beliau kemudian disebar oleh murid beliau dan berkembang pesat di serata tanah Arab, sehingga pemikirannya terbentuk menjadi sebuah mazhab yang tersendiri dan unggul. Sebab tu dalam populasi dunia sekarang ni, mazhab Abu Hanifah ialah mazhab yang paling banyak dan ramai dipegang oleh Muslim di dunia, terutamanya di dua negara, iaitu India dan Pakistan, ataupun kita sebut sebagai benua India keseluruhannya lah, memegang mazhab Abu Hanifah. Dan dia orang punya pegang mazhab Abu Hanifah ni macam orang Melayu dengan Syafi'i tak nak tinggal mazhab lain langsung. Dan yang kedua ialah Al-Atrab, bangsa Turki, mereka pun pegang mazhab Abu Hanifah. Yang ketiga ialah Cina. Cina pun pegang mazhab Abu Hanifah. Dia dua, satu Malikiyah, satu Al-Hanafiyah. Dan Nusantara ni memang majoriti daripada mazhab Syafi'i, sebab kedatangan pedagang daripada belah Yaman yang menyebarkan fahaman itu, ataupun amalan mazhab tu. Cuma nak katanya mazhab Abu Hanifah ni lah mazhab yang paling meluas di dunia ni lah. Dan di Malaysia ni, walaupun kita taklah sinonim dengan mazhab Abu Hanifah dari segi ibadat, kita banyak guna produk-produk perbankan dalam bank hari ni ialah daripada pendapat mazhab Abu Hanifah. Yang kita duk buat pinjaman kereta, pinjaman rumah apa semua tu, itu semua datang daripada fatwa Abu Hanifah. Hatta pembelian online Shopee, Lazada pun berdiri di atas mazhab Abu Hanifah, yang kita boleh tengok dikemukakan oleh satu orang tokoh dalam mazhab besar, dalam mazhab Abu Hanifah yang besar, iaitu Imam Al-Kasani dalam kitab dia Al-Bada'i'us Sana'i. Bada'i'us Sana'i ini adalah kitab tonggak juga dalam mazhab Abu Hanifah, macam Majmu' Syarah Muhadzab. Ketokohan Abu Hanifah dalam bidang akidah, surat yang ke-9. Abu Hanifah adalah tokoh yang menjulang tinggi dalam sejarah awal ilmu-ilmu Islam. Beliau adalah antara tokoh awal yang menggunakan kaedah pembinaan hukum yang diakui secara konsisten dan mengumpulkan fatwa-fatwa hukumnya secara teratur sehingga terbentuk sebuah mazhab aliran pemikiran fiqh yang terkenal dengan mazhab Hanafi. Mazhab yang diasaskan atas kaedah yang mantap itu menjadi satu mazhab fiqh yang paling banyak diamalkan di dunia Islam. Selain sebagai tokoh berpengaruh dalam bidang fiqh mazhab, Abu Hanifah juga diiktiraf sebagai ulama besar dalam ilmu akidah. Ketokohan Abu Hanifah dalam bidang akidah terbukti dengan penghasilan sejumlah karya dan keunggulan beliau dalam perdebatan dengan golongan yang menyeleweng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab tu kita akan tengok mereka, Imam Abu Hanifah ni dia berdebat dengan ramai. Antaranya dia berdebat juga dengan Syiah Ja'fariyah, dia sempat berdebat dan dia bagi logik-logik akal yang agak menarik. Abu Hanifah berjaya memberi kritikan terhadap mereka yang terjebak dalam penyelewengan akidah. Beliau mendedahkan kekeliruan dan menasihatkan orang lain supaya menjauhi daripada terlibat dan terpengaruh dengan mereka. Abu Hanifah mengkritik individu yang telah tersasar daripada akidah yang benar seperti Jaham bin Safwan, iaitu akidah Jahmiyah, Amr bin Ubaid dan juga Muqatil bin Sulaiman, ini daripada kalangan Murji'ah.
Okay. Cuma saya nak sebutnya ialah yang menarik bagi mazhab Abu Hanifah ni ialah pandangan dia dalam bidang muamalat yang kita duk guna hari ni. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia ni daripada kalangan orang businessman. Dia tahu dia punya problem dalam bisnes ni apa dia. Walaupun kita tengok pandangan dia zaman tu pelik. Maknanya ulama-ulama lain dalam bidang muamalat, antaranya ialah mazhab Syafi'i, dia banyak ketat dalam bidang muamalat ni. Kalau ikutkan daripada cara transaksi pembelian, transaksi jual beli kita hari ni, ikut atas kaedah mazhab Syafi'i, banyak jual beli kita yang tak sah. Tapi dengan sebab adanya mazhab Abu Hanifah ini menyebabkan benda tu berkembang, dan kita boleh tengok ruang-ruang yang dibuka oleh Imam Abu Hanifah berdasarkan ijtihad beliau. Ini ialah futuhat, pembukaan yang Allah Ta'ala beri pada dia. Dengan sebab dia ni terlampau, terbuka sangat dalam bidang ijtihad ni, sehingga orang kata dia ni tak berpegang dengan nas. Orang tuduh Imam Abu Hanifah ni tak berpegang dengan nas, sebab banyak sangat guna hujah akal. Bila mana dia pergi ziarah Madinah, ni ada riwayat, dia berjumpa dengan Al-Imam Muhammad Al-Baqir, kalau saya tak silap. Muhammad Al-Baqir ni ialah salah seorang daripada keturunan Nabi, dan dia ni masuk dalam 12 orang imam yang diimani oleh Syiah, imam 12. Dia sempat dengan Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ni bukan Syiah lah, cuma Syiah angkat dia sebagai imam yang 12. Adalah senarai-senarai imam 12 tu, Muhammad Al-Baqir duduk dalam tu. Okay. Muhammad Al-Baqir kata, aku dengar orang kata kamu ni kuat sangat guna akal, tak guna nas. Jadi tanyalah Imam Abu Hanifah dengan Muhammad Al-Baqir ni beberapa soalan. Dan Imam Abu Hanifah dia nak tunjukkan dia pegang dengan nas, cuma cara dia tengok nas tu lain. Antara soalan-soalan yang diajukan oleh Imam Abu Hanifah kepada Imam Muhammad Al-Baqir, dia tanya kepada Imam Muhammad Al-Baqir, perempuan yang datang haid, bila mana dia nak salat, adakah dia perlu ganti ataupun tidak? Jawapannya, dia tak perlu gantilah. Dia tinggalkan salat dia tak salat lah waktu dia datang haid. Tapi untuk puasa dia kena ganti. Mazhab Abu Hanifah pun samalah. Mazhab Abu Hanifah pun sama, dia kata perempuan yang datang haid dia kena ganti puasa. Jadi kata dia kepada Imam Muhammad Al-Baqir, kalau kami mendahulukan akal, maka kami akan suruh ganti juga salat. Sebab antara puasa dengan salat, lagi besar salat pada puasa. Itu antara hujah-hujahan. Adalah dialog dia yang agak panjang lah. Cuma dia tu kena jugalah kecaman orang kata dia ni anti nas, tak berpegang kepada nas. Okay. Muka surat 9 tu lagi, karya Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah telah mewariskan beberapa karya berharga kepada umat Islam dalam bidang akidah. Antaranya ialah Al-Wasiyah. Inilah kitab akidah dia. Al-Fiqhul Akbar yang kita nak baca ni, dan juga Al-Alim wal Muta'allim. Dan selain pada tu, yang keempat ialah Fiqhul Awsat ataupun Fiqhul Absat. Kalau saya tak silap, Al-Awsat. Itu antara dalam bidang, dia ada 5 kitab dalam bidang fiqh. Cuma sini dia sebut 3, dan saya tambah 1 lagi saya tak ingat. Okay. Kita baca sikitlah Al-Wasiyah tu apa dia. Okay. Al-Wasiyah adalah sebuah kitab yang menjelaskan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam wasiat tersebut, beliau berpesan secara khusus kepada para pelajarnya supaya tetap teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak terpengaruh dengan golongan pelaku bid'ah ataupun mubtadi' ataupun golongan pengikut hawa nafsu. Kita beri lalu azan dulu. الله أكبر الله أكبر
Okey. Jadi kita sambung sikit lagi perbahasan kita muka surat yang ke-9 ni. Al-Wasiyah ialah kitab yang menjelaskan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam wasiat tersebut, beliau berpesan secara khusus kepada para pelajarnya supaya tetap teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak terpengaruh dengan golongan pelaku bid'ah ataupun mubtadi'. Mubtadi' bukan mubtadi'. Mubtadi' itu maksudnya orang yang baru berada pada peringkat permulaan. Sebutan ni ialah dengan ain, mubtadi'. Ataupun golongan pengikut hawa nafsu al-ahwa. Sebanyak 12 prinsip yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dalam risalah ringkas ni. Kemudian yang kedua ialah Al-Alim wal Muta'allim, kitab ringkas secara umumnya saya sebut. Ianya ialah himpunan soalan satu orang bernama Abu Muti' Al-Balqi. Dia tanya 45 soalan kepada Abu Hanifah berkenaan dengan golongan mulhid, iaitu golongan-golongan yang kata apa, mulhidin ni golongan-golongan yang musyrik ataupun yang kafir lah, yang menolak prinsip-prinsip beragama apa semua ni, juga ahli bid'ah secara umumnya. Jadi saya rasa kita berpada situ ialah kot untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada muka surat 10 tu, penerangan sikit lagi tentang Al-Fiqhul Akbar dan penisbahan risalah ni. Kemudian kita akan masuk bahasan pertama, iaitu rukun iman secara ijmali. Jadi setakat tu saja perbahasan kita pada malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.